generasi yang akan datang. Kepada yang terdekat, mereka adalah ahli keluarga. Antara ahli keluarga itu adalah anak-anak. Dan sebenarnya ada yang mengatakan bahawa anak itu adalah permata dalam sebuah keluarga. Tetapi saya pernah melihat pelbagai kerenah anak, bukan anak saya saja, tapi juga turut anak orang lain. Ada yang kita perkenan, ada yang kita tak perkenan, ada yang kita tegur berkesan, ada yang kita tegur langsung tidak meninggalkan sebarang kesan. Bagaimanapun untuk bercerita tentang kerenah anak-anak ini, kita bersama dengan Dr. Rozita Syahri. Apa khabar, Doktor? Ini buku yang baru terbitkan. Oh, ya. Raising Happy Kids. Apa cerita tu? Kalau diringkaskan lah. Kalau diringkaskan ialah bagaimana kita dapat membina, bagaimana ibu bapa dan guru-guru dapat membina anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang cemerlang, yang mempunyai personality perkasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Dah lah. Bila kita khususnya keluarga yang dah mempunyai anak-anak, kadang-kadang kita ambil lewa lah. Orang lain ada anak, kita ada anak. Tapi bagi pasangan yang sedang menanti kelahiran anak, ibu-ibu yang sedang mengandung, contohnya ya, apalah agaknya antara kerenah-kerenah ni, antaranya lah yang boleh dijangkakan oleh mereka apabila anak itu lahir dan anak itu membesar. Pandangan doktor macam mana? Anak-anak ni bila datang dalam hidup kita, ianya adalah untuk membina hidup kita sebenarnya, menjadi guru pada kita. Jadi kerenah anak-anak ni bermula daripada awal dia dilahirkan sampai ke besar, ia akan berubah lah. Daripada usia 0 hingga 6 tahun adalah pada masa di mana kita perlu membina dia keyakinan diri dia. Ya. Jadi kerenah pada kita itu mungkin sering menangis ke, manja ke, ataupun mengengit ke. Bila mereka berusia dalam 2 tahun mungkin akan throw tantrum, ngamuk contohnya. Jadi ini adalah kerenah-kerenah yang mungkin menyebabkan ibu bapa yang pertama kali jadi ibu bapa mungkin akan terganggu jugalah, terutama kalau anak tu tak mau tidur malam. Kalau satu hari tak boleh tidur macam Cik Mazdo tadilah, tak boleh tidur sampai 2-3 malam, 2-3 hari mungkin akan menjadikan keganggu kesihatan contohnya. Namun apa yang kita nak tahu, kalau kita mengambil berat pada usia 0 hingga 6 tahun, 6 tahun seterusnya akan menjadi lebih mudah. Kerana apabila dah sampai usia remaja, kalau tidak ditanam benih tu yang baik daripada usia 0 hingga 6 tahun tu, pada usia remaja tu akan kita nampaklah pokok yang tumbuh tu pokok jenis apa. Sama ada sebagaimana dikatakan tadi, yang nak mendengar cakap atau yang tak nak mendengar cakap. Dan bila sampai pula usia awal dewasa, 20-an pada ketika itu mereka mahu mengembangkan sayap. Pada ketika itu, kalau pertalian kita dengan mereka pada awal-awal usia 0 hingga 6 tahun dan 6 hingga 12 tahun itu tidak akrab, maka kita akan dapati mereka tidak mahu memandang, tak ada mengambil kisah. Kalau dengan sikap anak-anak tadilah dari beberapa peringkat, dari anak kecil, membesar, remaja, ada mungkin keluarga yang memandang itu sebagai satu cabaran. Waktu kecil membingitkan telinga, bila dah remaja kan gagal sana, gagal sini, panjat sana, panjat sini. Tapi mungkin kalau dilihat dari sudut yang positif lah. Bagaimana agaknya keluarga itu boleh belajar daripada kelakuan dan tingkah laku kerenah anak-anak? Sebenarnya kalau anak-anak kita tu aktif, itu petanda anak-anak cerdik. Selalunya orang kata anak-anak saya ni hyperaktif. Sebenarnya betul ke hyperaktif, ataupun kita tengok anak-anak kita tu aktif lebih daripada yang kita ingat seorang anak perlu? Kerana seorang anak tu sekiranya dia suka bermain, suka panjat sana, panjat sini, suka berlari dan sebagainya, itu adalah tabiat seorang, tabi'i lah kebiasaan seorang anak. Kerana dia mempunyai banyak tenaga yang positif. Sekiranya anak tu banyak sangat diam, duduk, tidak melakukan, itu yang kita rasa kita kena tengok jugalah. Tapi tak semestinya perlu membimbangkan, kerana ada anak-anak yang memang dia suka duduk diam. Itu personality dia. Apa yang saya nak tekankan, ada di antara anak-anak ni yang mungkin ibu bapa mungkin belum mengetahui, mereka perlu bergerak untuk mereka belajar dan memasukkan informasi ke dalam diri mereka. Anak-anak ini dipanggil sebagai
anak-anak yang belajar ataupun kita panggil learning modality mereka adalah secara membuat. This is called, kita panggil mereka kinesthetic learner. Sebab kadang-kadang doktor saya tengok ya, kalau seorang anak tu yang sedang dalam menempuh zaman dia sendiri tu kan, kalau dia tak memanjat, dia tak jatuh, maka dia tak tahu jatuh adalah akibat dia memanjat dan dia jatuh dan sakit. Tapi adakah perlu kita melihat kerenah seperti itu sebagai satu benda yang positif? Anak-anak perlu melalui keadaan begitu untuk dia belajar. Sepestinya kita mesti memberi mereka peluang untuk merasai perkara itu. Kerana kiranya mereka tidak belajar untuk jatuh dan bangun balik selepas jatuh, maka mereka tidak ada satu, kita kata, pengalaman yang boleh mengingatkan mereka, oh, aku pernah jatuh. Dan bila jatuh, aku perlu bangun. Dan aku perlu bangun sendiri. Walaupun jatuh itu sakit, tapi aku boleh bangun balik. Walaupun kita tengok ia adalah perkara yang remeh, kecil, bangun, jatuh, manjat dan sebagainya. Namun, apa yang berlaku pada minda seseorang itu merupakan pengalaman yang akan menyebabkan dia itu seorang yang berjaya atau tidak pada masa akan datang. Dan kiranya ada ibu-ibu ibu bapa yang berniat baik. Bila anak tu panjat, larang anak tu, jangan panjat, nanti jatuh. Jadi jangan panjat, nanti jatuh. Jadi dia pun program anak dia bila panjat jatuh, panjat jatuh. Sebab itu yang dia repeat, itu yang dia ulangkan. Jadi anak-anak ini akan merasa bila dia, ini dari segi psikologinya pula, bila dia berasa dia nak mencapai dan naik ke atas dalam hidup dia, bila dia telah dewasa nanti, dia akan teringat, oh kalau dia semakin memanjat tangga kejaya ataupun dalam hidupnya, dia mungkin akan jatuh. Jadi itu adalah satu programan yang tidak sihat bagi seorang anak. Baik, doktor, kita akan mempelawar penonton-penonton kita pada pagi ini khususnya untuk mungkin untuk melontarkan pandangan ataupun untuk bertanya kepada doktor tentang kerenah anak-anak. Saya juga mempunyai beberapa soalan lagi yang masih belum saya tanyakan. Apapun, selepas ini anda bersedia untuk membuat panggilan dan kita akan kembali. Kita sambung kembali Malaysia hari ini, masih lagi dalam segmen motivasi pagi ini bersama dengan perunding motivasi Dr. Rosita Syahri. Kita bercerita tentang kerenah anak-anak. Dan anda dipelawar untuk membuat panggilan ataupun menghubungi kami melalui talian bebas tu 1-800-88-6636 untuk berbicara dengan Dr. Rosita ataupun yang melontarkan pandangan anda, berkongsi ilmu bersama kami di pagi ini. Doktor, saya sambung sikit. Kalau kita lihat kerenah anak-anak ni macam kalau di rumah kita sendiri bersepah, habis satu bilik dikemaskan mak tu habis dipunggahnya. Tapi itu adalah satu benda yang kita boleh kata janganlah buat gitu. Tapi bila kita jangan dah terlalu banyak, mungkin ada juga kesannya kepada anak-anak. Tentu sekali mempunyai kesan pada anak-anak, kerana apa yang kita fokuskan adalah jangan. Jadi saya nak bawa ke tengah ni mengenai pesanan daripada seorang yang renowned dalam parenting ni, terkenal dalam parenting, namanya Dr. Larry Kefauver. Dan Dr. Larry mengatakan bahawa kalau kita nak melarang anak, kita tahu dia melakukan perkara yang tak betul, yang kita tahu mungkin akan membahayakan atau tak baik bagi dia, kita tak mau kata tak nak. Apa yang kita nak kata ialah, contohnya anak ni nak ambil satu benda yang bahaya ni, kita ambil dia tangan dia dari situ dan kita pergi kepada satu yang baik dan kita kata ya. Ya. Dan pergi pada benda lain, beberapa benda lain, ya. Lain selanjutnya kita no, kita pukul tangan dia. Tapi instead of no, kita kata ambil satu perkara yang baik dan kita ya. 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 Jadi dia akan mendapat ya dan ia lebih banyak daripada no. Dan apa yang kita iakan itu adalah satu perlakuan yang positif. Yang positif, yang akan mendatangkan kebaikan pada dia. Doktor, kita ada seorang pemanggil, Muhammad Zaidi di talian. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Zaidi kena perlahankan sikit suara tu. Okey. Kalau dekat ya, sebab dia mengganggu kita punya pendengaran kita di sini. Jadi apa ceritanya Cik Zaidi? Okey, selamat pagi doktor. Assalamualaikum. Salam. Ni doktor, saya Muhammad Zaidi daripada Batu Bahak Johor doktor. Ya, Cik Zaidi. Ini soalan saya. Tadi saya ada dengar tentang perbincangan
contohnya kalau anak tu manjat, contohlah di pokok yang tinggi, biasanya mak bapak akan cakap jangan manjat nanti jatuh. Jadi sekiranya anak itu bertindak seperti itu, jadi apa yang perlu kita cakap supaya anak tu walaupun dia manjat, tapi nasihat dia macam mana kita nak bagi. Okey, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Okey, mungkin saya sambung sikit. Mungkin degilnya anak-anak ni, itu kita tak boleh lagi kan? Kita cakap berkali-kali, tapi dia masih tidak mendengar kata. Kerana degil ni kadang-kadang penting juga Ada juga positifnya Kerana bila nak mencapai satu kejayaan tu, kita perlu kan, kita bukan kata kedegilan lah, tapi kecekalan. Jadi dalam keadaan seperti itu, mungkin ubahlah perkataan yang kita nak katakan. Contohnya, bila memanjat tu, lihatlah apa yang dipanjat tu, berhati-hati, dan kita mengambil langkah untuk bersedia. Sebagai ibu bapa, kita mengambil langkah untuk bersedia dan mungkin mengajar dia cara ataupun teknik untuk dia memanjat dengan lebih selamat. Dan kita berikan dia, apa yang penting adalah sebagai ibu bapa ni, kita mesti mempunyai, kita panggil intention, ataupun kita sendiri tidak mahu menggambarkan bahawa dia akan jatuh. Kerana apa yang kita gambarkan di dalam minda kita itu akan menjadi kenyataan jika ianya satu gambaran yang kuat, yang seperti doa yang tidak terlafaz. Kita dari Batu Pahat juga, kita ada Puan Saudah di talian. Assalamualaikum. Hello. Puan Saudah. Saya. Ada soalan untuk kita di sini. Saya nak tanya dengan doktor. Ya. Teruskan. Saya nak tanya dengan doktor. Saya punya seorang anak perempuan. Dia ni terlalu aktif. Maknanya kalau dia tengok TV, kalau dia tengok TV tu dia tak tahu setempat. Maknanya bila dia tengok tu, dia tak boleh tumpu pada satu rancangan. Ataupun kalau dia belajar, dia tak boleh tumpu. Dia selalu keluar. Kejap-kejap dia berlari ke, dia suka orang kata aktif, suka berlari ke, berjalan ke. Dia tak boleh tumpu pada satu perkara, satu tempat buat. Ataupun satu perkara yang dia buat. Berapa usianya ni? Berapa usianya? Kadang-kadang tu dalam setengah jam ke, dalam 15 minit dia jalan keluar. Kadang-kadang bila dia belajar pun dia tak boleh buat tumpuan yang penuh. Berapa tahun? Berapa usianya Puan Saudah? 7 tahun. 7 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Puan Saudah. Assalamualaikum. Kalau anak tu aktif, sebagaimana yang saya katakan, itu ada perkara yang biasa sebenarnya untuk kanak-kanak, walaupun lelaki maupun perempuan, dan terutamanya pada usia sedemikian, usia 3 hingga 8 tahun, 9 tahun ni, bila dia tak boleh duduk diam, tu bukan bermakna dia tidak fokus. Dia tidak memerlukan lama untuk dia menyerap informasi-informasi ini. Kita sebenarnya sebagai orang-orang yang dewasa menganggap kalau duduk lama-lama tu maksudnya boleh fokus. Tapi itu tak semestinya, kerana mungkin bagi dia perlu sekejap saja. Dan mungkin dia adalah sebagaimana yang saya katakan, seorang anak yang belajar secara membuat. Dia perlu bergerak. Sekiranya dia tidak bergerak, dia tak boleh faham apakah informasi itu. Itu yang saya ceritakan dalam buku Raising Happy Kids saya ni. Learning modality, cara anak-anak ataupun cara kita belajar. Ada anak-anak belajar cara melihat. Ada anak-anak belajar dengan cara mendengar. Ada yang belajar cara membuat. Dia perlu bergerak. Dan anak-anak ini yang selalunya kita tengok sangat aktif. Kerana dia perlu melakukannya, perlu membuat. Saya biasa berjumpa dengan anak-anak semikian. Dan saya juga mempunyai seorang anak yang memang kinesthetic learner. Bila saya nak mengajar dia mengaji, setelah mengajar beberapa pada usia dalam 4-5 tahun, bila nak ajar alif bata dan sebagainya tu, lepas dah habis satu row lain tu, saya suruh dia lompat atas katil untuk dia merasakan pergerakan. Itu adalah cara anak-anak ni belajar. Bila kita larang dia, maka dia akan ingat, kenapa kena larang dia? Kenapa dia ni selalu dikatakan aktif? Aktif tu tak baik ke?
Jadi dia pun mempunyai satu gambaran bahawa saya ni seorang anak yang tak pandai. Jadi dia pergi sekolah, dia ada satu gambaran saya ni tak pandai. Jadi kena duduk senyap. Duduk senyap. Inaktif. Lepas tu bila cikgu ajar dia bergerak sikit kena marah contohnya. Jadi dia ada satu gambaran ataupun self image, image diri yang menyatakan saya ni sebenarnya seorang budak yang jahat, yang tak pandai dan sebagainya, dan itu akan menyebabkan susah untuk dia menjadi seorang yang berjaya. Kita ada panggilan terakhir dari Encik Muhammad Akhir dari Bangi ya. Encik Muhammad. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan anda? Okey, saya ada saya ada 7 anak. 7 orang? Ya. Tahniah. Okey. Dan semuanya successful lah. Alhamdulillah. Dan satu yang saya ingin bagi berkongsi dengan pendengar, penonton. Iaitu saya tidak menggunakan negative word dalam keluarga saya. Misalnya kalau saya nak describe bodoh, saya kata tak pandai. Kalau saya nak kata jahat, saya kata budak tu tak baik. Jadi apabila sampai daripada anak nombor 1 sampailah ke 7, kalau kadang-kadang kita tengok bola, kadang-kadang tersilap cakap, bodohnya pemain ni. Anak saya akan lari bagi tahu mak dia kata abah cakap perkataan bodoh. Seolah-olah perkataan itu adalah perkataan yang tabu dalam keluarga. Saya rasa ibu bapa kita, lagi satu, saya tidak menyahkan anak saya begitu saja. Kalau saya tengah berbual, anak saya datang, abah, saya nak ni, saya kata nanti sekejap, abah tengah cakap, then I come back to you lah. Saya akan datang balik pada awak nanti kemudian. Jadi kita bagi dia satu motivasi dan makna dia, macam kata doktor tadi, saya rasa macam tak pandai. Dia tak akan rasa dia tak pandai. Dia rasa, dia kalau tak buat macam tu, dia tak pandai. Bukan bodoh lah. Jadi perkataan positif word to describe the negative attitude. Ini yang penting dalam kehidupan. Jadi saya rasa dalam pelaksanaan ini 5 anak saya dah masuk universiti, 3 dah graduate, 1 baru dapat 5A dan 1 baru darjah 2 dan saya sekarang umur 60. Alhamdulillah. Cuma Mahir. Okey. Pertamanya kita ucapkan tahniah atas kejayaan anda membesarkan anak-anak. Dan kita harap anak-anak itu juga akan menjadi bapa contoh seperti anda kepada cucu-cucu yang akan datang. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya setuju sangat dengan apa yang dikatakan tadi bahawa memang kita nak bercakap tu kalau orang tua-tua kita ingat petuah betul anak. Sebenarnya kita tak mau fokuskan. Saya menjadi satu kebiasaan bila saya nak kata bodoh pun saya akan jadi kata tak pandai. Kadang-kadang yang bila saya bercakap ni kan. Kerana kataan tu kalau kita nak larang kita boleh menggunakan yang positifnya tapi ada tak kat depan tu. Kerana minda kita sebenarnya akan dapat menerima yang perkataan akar tu. Perkataan yang contohnya tak pandai, dengar yang pandai. Jadi apa yang berlaku di situ, anak itu akan merasa dirinya pandai dan bijak. Jadi apa yang penting pada 0 hingga 6 tahun dan seterusnya adalah untuk kita membina hormat diri. Bila hormat diri seseorang anak itu tinggi, dia akan hormat pada diri dia. Dia tak akan melakukan benda-benda yang tak baik ni. Kerana dia akan rasa akan tercela hormat dirinya. Dan dengan itu akan lebih mudah untuk ibu bapa mendidik ataupun mengawasi anak ni. Namun pada usia 0 hingga 6 tahun, 6 hingga 12 tahun adalah masa untuk kita menanam nilai-nilai murni ini. Semoga anak itu akan merupakan anak yang mempunyai personality perkasa, the first class mindset. Doktor, saya tidak akan meminta doktor untuk membuat rumusan kepada perbincangan ini sebab saya rasa perbincangan ini cukup jelas. Tapi yang soalan terakhir saya, semalam saya bertemu dengan seorang ayah. Anaknya datang ke balai polis pada usia 16 tahun, hilang selama 4 hari dari rumah. Dan anak ini sudah ada 10 kes disiplin di sekolah. Jadi ayah cuba untuk membesarkan anak ini, tapi meningkat remaja, kerenahnya itu akan membawa kesusahan kepada pelbagai pihak. Macam mana nak menangani anak yang lari daripada rumah, langsung tak dengar cakap bapa ni? Ada banyak sebab kenapa anak lari daripada rumah. Ada kerana mereka tidak merasakan kasih sayang dalam rumah. Mungkin adalah satu tanggapan mereka ataupun memang satu kebenaran. Jadi walau apa sekalipun sebabnya, apa yang amat penting adalah untuk ibu dan bapa merapatkan hati mereka pada anak itu. Kerana hati anak itu sebenarnya kita kata telah banyak rosaknya
Bila kata rosak ni ataupun hati ni dia ada dua. Satu hati metafizik, satu hati yang fizikal yang kita boleh nampak. Hati yang saya cakap ni adalah hati metafizik. Di mana hati ni mungkin telah tertutup disebabkan banyak perkara. Yang mungkin ada disebabkan kekecewaan, terluka semasa kita mendidik mereka, ataupun disebabkan oleh kawan-kawan di sekelilingnya mempengaruhi cara diri dia berfikir. Namun apa yang pentingnya Encik Mazidul, apa yang saya nak kaitkan di sini ialah sebagai ibu bapa dalam keadaan itu macam mana sekalipun kita mesti merapatkan diri dan buanglah ego kita terhadap sebagai ibu dan juga ayah. Doktor, terima kasih. Dr. Rozita Syahri bersama dengan anda membincangkan topik mengenai kerenah anak-anak. Bagaimanapun kalau dalam jangka waktu yang sedikit ada lagi ni kan, penerbit kata tak apa, tambah lagi. Saya mempunyai 1001 soalan lagi nak tanya sebenarnya. Antara anak perempuan dan anak lelaki lah. Selalunya anak perempuan ni dengan sopannya, kecilnya. Jadi ini anak perempuan, okey, sebab dia perempuan. Ini anak lelaki, buas kan. Tapi memang macam tu ke dalam masyarakat kita tanggapan terhadap kerenah anak-anak? Dalam masyarakat mungkin sedemikian. Ramai yang majoritinya akan mempunyai satu tanggapan yang demikian. Namun pada realitinya adalah mungkin tidak betul. Sebenarnya apa yang kita sangka dan apa yang kita projek, kita keluarkan, itulah akan menjadi realiti kita. Sekiranya kita merasakan anak lelaki itu buas, nakal, maka kita akan berjumpalah dengan anak lelaki yang nakal dan buas ni. Bagaimana Encik Mazidul mungkin teringat bila nak beli kereta baru, sebelum decide, sebelum buat keputusan tu, tak nampak pun, contohnya katalah nak beli Mercedes-Benz Gold, katakan. Sebelum buat keputusan tu, banyak Mercedes-Benz yang warna gold kat atas jalan, tapi tak pernah nampak pun. The moment you decide, then you akan, banyak. Kerana kat belakang kita ni ada reticular activating system atau RAS ni, dia akan activate, dia akan nampakkan kita perkara-perkara yang kita nak nampak tu. Jadi bila kita nak nampak anak-anak lelaki ni nakal, buas, tak nak nakal dan buas lah. Yang itulah yang kita nampak. Namun sebenarnya benda tu perkara yang sama. Cuma dari segi pergerakan anak-anak lelaki, mungkin mereka akan lebih aktif kerana itu memerlukan mereka. Mereka memerlukan menjadi aktif. Kerana mereka mempunyai fizikal yang lebih kita kata mantap daripada perempuan. Namun yang demikian tak bermakna anak perempuan ni tak ada yang aktif. Baik. Itu dia. Saya ingin bersama dengan doktor lagi mungkin di lain kali untuk berbicara tentang topik yang berbeza.